Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil peperiksaan KMK semester 3, terutama bagi bahagian A. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk tentang penulisan kreatif dalam Sukatan Pepelajaran Malaysia yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Terdapat empat bahagian yang akan ditanya dalam bahagian A, tetapi hanya 2 sahaja yang keluar dalam peperiksaan. 4 bahagian tersebut ialah puisi tradisional, sajak, cerpen dan asas penyuntingan. Jadi dalam penulisan kreatif, bahagian yang paling diminati oleh pelajar adalah dalam menghasilkan puisi tradisional. Okey, puisi tradisional yang diletakkan di bawah penulisan kreatif biasanya akan dikepilkan dengan 3 tajuk utama dalam penciptaan atau penghasilan mana-mana genre-genre sastra, iaitu puisi tradisional, sajak dan cerpen. Bagi puisi tradisional, yang kita telah tahu semasa pembelajaran dalam semester 1 ada 7 genre sastra yang perlu dikenal pasti oleh pelajar dari segi teknik-teknik dan juga cara menghasilkannya. Okey pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, dalam hasil pembelajaran bagi semester 3 bahagian A penulisan kreatif, agar calon-calon seharusnya dapat menghasilkan puisi secara berpandu seperti yang dikehendaki dalam teknik menjawab peperiksaan. Bagi bahagian A penulisan kreatif bagi puisi dengan cara-cara yang tertentu dan teknik-teknik yang betul supaya markah yang dikehendaki secara maksimum. Yang kedua, pelajar juga akan menghasilkan puisi berdasarkan kreativiti sendiri. Yang ini lebih markahnya kerana ciptaan pelajar itu tersendiri dan tidak ada tiru atau ciplak daripada mana-mana hasil sastra yang lain. Okey, yang seterusnya kita akan lihat genre puisi yang telah keluar exam dalam semester 3 bahagian A. Okey, bermula dengan syair yang telah keluar pada 2013. Tahun pertama sistem semester dilaksanakan, dan juga tahun ulangan 2014 yang bertajuk Au dengan Tebing. Manakala yang keduanya adalah pantun yang keluar pada 2014, Kemasyarakatan 2016, Budaya Kerja Cemerlang. Kemudian yang seterusnya iaitu Mentera, ulangan 2015, Keselamatan Diri. Jadi genre-genre sastra yang telah keluar ini haruslah dikaji semula oleh pelajar kerana bimbang dia akan keluar pada masa akan datang. Okey, yang belum keluar dalam peperiksaan, bagi pelajar yang perlu beri penekanan adalah sloka, gurindam, talibun dan teromba. Jadi keempat-empat ini pelajar harus mengetahui teknik, cara penghasilan dan bahagian-bahagian yang tertentu yang akan kita pelajari sekejap lagi. Okey, panduan dalam penulisan kreatif. Yang ini pelajar-pelajar patut tahu dalam menghasilkan ciptaan yang tersendiri yang terbaik supaya mendapat markah yang lebih tinggi. Bahagian yang pertama iaitu bahagian A, ciri-ciri teknik dan bentuk dalam penghasilan sesebuah puisi. Biasanya ini akan dipelajari oleh pelajar pada pelajaran SEM 1 dahulu. Kemudian kita akan pelajari kembali pada SEM yang ketiga, yang merangkumi pantun, syair, gurindam, sloka, talibun, mentera dan teromba. Jadi tema-tema berdasarkan kepada peperiksaan atau soalan yang akan dikeluarkan. Manakala bahagian C, kita ada pemikiran dan persoalan. Yang ini memerlukan pelajar menghayati tema. Apakah kaitan persoalan, pemikiran dengan tema? Okey. Kemudian bahagian D yang mana pelajar harus kuasai semasa di semester 1, kemudian diguna pakai pada semester 3 adalah
gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan paling markah yang paling tinggi dalam penghasilan penulisan kreatif di mana-mana puisi. Gaya bahasa merupakan satu cara bagaimana pemeriksa akan mengetahui sajak puisinya sangat baik atau berfikiran kurang matang. Kemudian yang seterusnya adalah dari segi kreativiti. Yang ini dari segi susunan yang harus dibuat oleh pelajar mengikut tajuk, rangkap, kesinambungan idea dan beberapa bahagian lagi yang diambil kira. Okey. Jadi kita akan pergi satu persatu bahagian cara-cara menghasilkan puisi yang terbaik. Okey, bahagian yang pertama iaitu ciri-ciri, teknik dan bentuk. Yang ini pelajar harus menguasainya secara terperinci, terutama merangkumi struktur binaan puisi tradisional tersebut. Yang merangkumi, yang pertama, bilangan baris. Yang ini biasanya mengikut hukum dan peraturan puisi tersebut. Contoh, dalam pantun, pelajar harus menguasai pantun 4 kerat. Bilangan barisnya hendaklah tetap, iaitu 4 baris serangkap. Itu hukum telah ditetapkan, bilangan baris. Begitu juga dengan syair. Syair dihasilkan 4 baris serangkap. Manakala gurindam 2 baris serangkap. Manakala mentera, tromba, talibun dan juga puisi-puisi lain adalah bebas. Okey, yang kedua kita akan lihat dari segi bilangan rangkap. Biasanya yang ini dinyatakan dalam soalan. Soalan akan menyatakan berapa jumlah rangkap yang harus dihasilkan oleh pelajar. Contohnya dalam pantun, hasilkan 5 rangkap pantun bertemakan kasih sayang. Jadi 5 rangkap harus dicipta oleh pelajar. Dan 5 rangkap merangkumi markah 5 markah setiap rangkap. Okey? Itu dari segi rangkap. Manakala dari segi jumlah patah perkataan, ini juga mengikut hukum. Bagi pantun dengan syairnya tidak boleh lebih daripada 4 hingga 5 patah perkataan. Jadi itu bagi syair dan pantun. Manakala puisi-puisi lain adalah bebas. Seterusnya dari segi jumlah suku kata bagi puisi tradisional. Pantun dengan syair adalah yang ditetapkan, iaitu 8 hingga 12 suku kata. Yang lain bebas mengikut kesesuaian pelajar. Manakala bagi pembayan dan maksud, ini tergolong dalam pantun dan syair. Pembayang dan maksud bagi syair, kalau syair 4 baris serangkap, 2 baris pertama adalah pembayang, 2 baris terakhir adalah maksud. Tetapi bagi syair, keseluruhan 4 baris syair tersebut adalah 4 baris serangkap, adalah semuanya merangkumi maksud. Jadi kita tahu, bagi pantun dan syair dia tetap, tidak boleh berubah bagi pembayan dan maksud. Tetapi bagi puisi-puisi lain adalah bebas. Manakala bagi rima akhir, bagi pantun dan puisi adalah tetap, iaitu pantun berbentuk AB dan syair berbentuk AAA. Ini tetap. Tetapi bagi puisi lain adalah bebas. Jadi di situ pelajar-pelajar harus mengambil berat ciri-ciri, teknik dan bentuk yang terdapat dalam puisi tradisional. Jadi nasihat cikgu kepada pelajar, sila semak balik pembelajaran SEM 1 untuk mengetahui struktur binaan puisi yang terdapat dalam puisi-puisi pilihan dalam menjawab soalan. Okey, seterusnya pelajar, kita akan melihat tema. Tema ini sebenarnya bergantung kepada soalan yang hendak diutarakan. Dan tema tidak boleh menjadi tajuk dalam penghasilan puisi tersebut. Kalau boleh, pelajar mencari satu alternatif lain
Contohnya bagi tema kasih sayang, mungkin pelajar boleh menghasilkan tajuk ibu. Ataupun bagi tema kemasyarakatan, kejiranan, semangat gotong royong, tolong menolong. Itu tajuk atau yang boleh diletakkan. Jadi tema bagi pelajar-pelajar tidak boleh dijadikan tajuk. Seterusnya bagi pemikiran dan persoalan. Yang ini pelajar harus mengaitkan pemikiran dan persoalan ini dengan tema yang terdapat pada soalan. Jika tema tentang kasih sayang, maka persoalan-persoalan dan pemikirannya adalah berkaitan dengan kasih sayang. Sebagai contoh, tema kasih sayang, maka persoalannya pengorbanan, cinta mencintai, saling bergantungan, saling memahami, kesefahaman. Jadi 5 persoalan ini harus digunakan dalam penghasilan puisi. Okay. Yang kebanyakan pemikiran dan persoalan ini mesti menyokong kepada tema yang merangkumi aspek-aspek nilai-nilai dan kemanusiaan. Dalam pemikiran dan persoalan, pelajar seharusnya menitik beratkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam rangkap. Okay. Sekiranya bagi pantun, pelajar mesti menghasilkan 5 rangkap pantun. Dan 5 rangkap pantun mesti dalam satu rangkap, satu pemikiran dalam satu rangkap. Itu yang terbaik. Okey pelajar. Yang seterusnya kita akan lihat dari segi gaya bahasa. Yang ini markahnya sangat besar. Setiap tahun bagi gaya bahasa markah yang diperuntukkan oleh MPM untuk penghasilan penulisan kreatif bagi puisi tradisional markahnya sangat tinggi. Dan bagi gaya bahasa pelajar perlu memikirkan teknik yang betul kerana dalam penghasilan puisi gaya bahasa yang pertama yang ada iaitu aliterasi. Aliterasi merupakan gaya bahasa yang perlu ada dan memang sepatutnya pelajar letakkan dalam penghasilan puisi. Yang kedua, gaya bahasa seperti hyperbola yang mana pelajar perlu diletakkan dalam mana-mana rangkap puisi yang dihasilkan. Okey, kemudian anafora. Okey, kita ada anafora, kita ada epifora, kemudian kita ada asonansi dan kita ada simili. Begitu juga dengan personifikasi serta metafora dan beberapa gaya bahasa yang lain. Okey, untuk gaya bahasa bagi pelajar, kiranya kita menghasilkan 5 rangkap. Okey, sekurang-kurangnya bagi gaya bahasa ini hendaklah 5 gaya bahasa terbaik diletakkan ke dalam rangkap-rangkap yang dihasilkan tadi. Sebagai contoh, sudah diketahui oleh pelajar, guru-guru akan mengajar pelajar bagaimana aliterasi dan asonansi akan terbentuk dengan sendiri. Diandaikan pelajar sudah memasukkan asonansi dan aliterasi. Jadi cara yang terbaik pada pandangan cikgu adalah pelajar meletakkan gaya bahasa seperti anafora. Kerana anafora merupakan gaya bahasa yang mudah untuk dihasilkan. Sebagai contoh, jika melihat orang yang berhati mulia, jika kita melihat mereka menyalahkan agama. Jadi perkataan jika itu merupakan anafora. Jadi dalam penghasilan puisi, iaitu puisi tradisional, pastikan pelajar mencari gaya bahasa yang terbaik seperti asonansi, anafora, epifora, simili, metafora dan personifikasi. Ini yang terbaik pada pandangan cikgu, boleh dimasukkan dalam penghasilan puisi. Dan seterusnya bagi bahagian E, kreativiti. Dalam bahagian E, kreativiti, yang ini markahnya tidak besar, tapi jika diabaikan boleh merugikan pelajar. Yang pertama, dalam kreativiti mesti ada tajuk. Tajuk mesti sesuai dengan kehendak soalan atau tema. Ini seperti yang diperkatakan tadi, tajuk kalau boleh jangan mengambil kepada
kehendak soalan. Okey, pastikan ada sinonim atau berkaitan dengan tema yang hendak diutarakan. Seperti cikgu katakan tadi, kalau tema kasih sayang, mungkin tajuk pelajar ibunda, ayahanda, keluarga itu melambangkan kasih sayang. Bahagian yang kedua dalam kreativiti adalah kesinambungan idea. Kesinambungan idea ini bagaimana pelajar mengaitkan urutan isi dalam rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga dan seterusnya. Ada kesinambungan idea, ada kaitan, kelancaran dari segi isi yang ditulis oleh calon. Okey, contoh kalau kita kata tema kita kasih sayang, maka rangkap yang pertama pengorbanan. Rangkap yang kedua mungkin dikaitkan dengan cintakan keluarga, perasaan cintakan. Yang ketiga mungkin dikaitkan dengan semangat cinta mencintai ataupun boleh kita kaitkan dengan dari segi kejelasan dalam membantu rumah tangga, tolong-menolong dan sebagainya. Okey, yang terakhir, bahagian yang terakhir iaitu laras bahasa. Di sini pelajar kena sesuaikan dengan tema atau tajuk soalan. Laras bahasa yang digunakan dari segi pemilihan kata, diksi yang digunakan dalam puisi itu hendaklah sesuai. Sebagai contoh, jika kita mengaitkan soalan itu bertemakan kasih sayang, maka dalam soalan, dalam penulisan itu mesti ada kasih sayang berbentuk ibunda, pengorbanan, perjuangan dan berkaitan dengan elemen-elemen kasih sayang. Okay. Dalam segi tajuk juga, dari segi laras bahasa juga, pelajar haruslah mengaitkan persoalan dalam rangkap yang disediakan. Seperti kena adalah dalam persoalan tersebut seperti pengorbanan, ibu sanggup berkorban. Okay? Ibu mengeringahkan keringatnya dalam penulisan puisi tradisional. Okey, jadi pada pandangan cikgu, dalam penghasilan puisi, kreativiti ini markahnya tidak besar, tetapi akan membantu pelajar untuk mencapai markah yang lebih tinggi. Jadi itu saja daripada cikgu. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.